بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana seperti biasa kita diberi kesempatan, masa, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian kitab kita. InsyaAllah kita akan sambung masih lagi dalam tajuk syarat sah barang dan juga harga yang diakad jual beli. Syarat sah barang dan harga yang diakad jual beli mesti ada 5 syarat ataupun 5 perkara. Syarat yang keempat, mestilah barang yang kita akad itu mesti dimiliki dengan milik yang sempurna. Mesti barang yang kita nak jual mesti menjadi milik penjual dengan cara milik yang sempurna. Kita dah bincang sebelum daripada ni, ada 2 contoh yang kita bincang, kita akan sambung malam ni. 2 contoh jual beli yang tidak sah kerana tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual. Contoh yang pertama ialah jual beli sebelum qabat. Jual beli sebelum qabat ataupun jual beli sebelum kita terima dengan sempurna. Sebelum kita pegang barang tersebut, sebelum kita milik barang tersebut dengan milik yang sempurna. Itu dipanggil istilah di dalam syariat kita, nama dia ialah qabdun ataupun qabat. Qabat itu salah satu daripada syariat yang telah diperuntukkan oleh Allah Ta'ala di dalam sistem jual beli. Jadi nak milik barang ini mesti melalui 2 langkah. Yang pertama ialah akad ataupun transaksi, tukar menukar dengan ada ijab kabul. Yang keduanya mesti diikuti ataupun disusuli dengan qabat. Apa dia qabat? Iaitu pindah milik dengan perbuatan, pegang barang tersebut, barulah sah milik dengan milik yang sempurna. Sebab itulah 2 contoh yang kita bincang minggu lepas. Contoh yang pertama ialah jual beli barang yang belum qabat, maka tidak sah. Kita beli barang tersebut belum diqabat lagi, kemudian kita jual kepada orang lain, maka tidak sah di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Kita dah bincang sebelum daripada ni yang kata qabat ini dia ada cara dia, mengikut jenis barang. Dan kalau barang itu barang yang boleh bergerak, boleh dipindah dengan mudah, dia panggil barang yang makul, maka cara qabat dia itu ada 2 cara. Kalaulah barang yang boleh dipindah itu barang yang ringan, seperti gula, kuih, nasi, barang-barang yang simple, yang ringan ini, maka cara kita nak qabat dia, cara kita nak serah milik kepada pembeli, mesti penjual itu menyerahkan ataupun menolak barang tersebut kepada pembeli. Sekiranya pembeli itu nak pegang boleh, nak ambil boleh, walaupun dia tak pegang lagi benda ringan itu, berada di depan dia,
Dia dah bayar duit, ada ijab qabul, saya beli barang ini dengan harga tersebut, dia tak pegang lagi roti, tak pegang lagi makanan itu, dah dikira qabat kerana barang itu ringan. Ya, sekira dia pegang, sekira dia capai, boleh, maka kalau barang itu ringan, sudah dikira milik yang sempurna. Boleh dia nak serah kepada orang lain tanpa dia pegang, boleh dia nak jual kepada orang lain tanpa dia pegang terlebih dahulu, kerana dikira pegang di sisi syariat, kerana barang itu ringan. Kalau barang itu barang yang berat, seperti beras yang 20 kilo ke atas, maksud berat ni tak mampu untuk kita pegang secara mudah, tak mampu untuk kita angkat secara mudah, itu dipanggil berat. Kalau berat, maka syarat yang telah ditetapkan dalam sistem jual beli mesti pindah milik dengan cara bergerak benda tersebut. Kita nak tolak perpindahan milik yang sebenar ini, qabat kita panggil ini. Nak qabat ini mesti kita kena pegang dia, kita kena ambil. Kita pastikan barang itu mesti bergerak, baru dia jadi milik kita. Contoh banyak. Kalau contoh barang itu barang yang berat, seperti kenderaan, seperti binatang, ataupun beras yang kuantitinya besar, berat, maka pastikan dia berpindah tempat. Itu syarat dia. Bukan saja kita letak tangan saja, mesti kita pegang dia dan pastikan kita angkat. Berlakunya perpindahan tempat walaupun sedikit, maka barulah barang itu dinamakan milik yang sempurna dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Dia tak cukup satu langkah sahaja dengan bayar dan ijab qabul, tapi tak disusuli dengan langkah yang kedua, iaitu mesti pegang ataupun ambil dia. Kalau satu langkah sahaja, ijab qabul dan bayar, tanpa pegang dia, tanpa qabat, maka kita panggil barang tersebut belum menjadi milik sempurna dan tak sah dijual. Bayar dah barang tersebut, tak pegang lagi, duduk depan cashier, kita jual kepada orang lain tanpa qabat, dalam mazhab kita tidak sah. Itu contoh pertama. Begitu juga kenderaan binatang sama. Pastikan kenderaan itu nak qabat menjadi milik kita, pastikan kenderaan itu berpindah, bergerak. Kalau masih tetap di depan penjual, kawasan penjual, masih dalam parking penjual, tanah penjual, kita belum serah secara sempurna, walaupun dibagi kunci, tapi kita belum bergerak, maka tidak dinamakan milik yang sempurna. Walaupun bergerak sedikit, disebut oleh ulama, walaupun dia bergerak selangkah, kalau kita kata tayar ni, kita masuk gear satu dia bergerak, asalkan sedikit saja, maka dikira milik kita yang sempurna. Kalau binatang, selangkah dia melangkah, kita tarik dia melangkah selangkah, sudah menjadi milik kita yang sempurna. Boleh jual kepada orang lain. Kereta, apabila kita menjadi milik kita, kita dah ambil kunci, kita dah masuk dalam, kemudian kita dah bergerak sedikit, maka dinamakan milik sempurna kita. Apabila nak parking saja, itu kena minta izin daripada pemilik tanah tersebut. Itu dia punya ketelitian dan kehalusan hukum muamalat. Kerana tempat yang kita nak parking, walaupun itu syarikat ataupun orang panggil milik penjual, walaupun kita customer, melainkan dia menjadi uruf. Maksud uruf ni kita dah tahu, tak perlu minta izin, ini kawasan customer, boleh, asalkan kita customer dia, boleh parking di mana-mana. Yang tu tak perlu kita minta izin. Dah jadi kereta tu milik kita, dah bayar, dah ijab qabul, dia bagi kunci, kita dah naik separuh, bergerak sedikit, dah jadi milik kita. Kalau nak parking, untuk nak sembang dan sebagainya, kalau nampak tempat tersebut dari segi urufnya, kita tahu, walaupun tidak ada tulis, memang tempat ini untuk dikhaskan kepada customer, maka tak perlu kita minta izin. Tapi kalaulah bukan tempat untuk customer, tak boleh nak park, tak boleh kita nak parking. Nak lagi ada, dia panggil dilalah ataupun qarinah zahirah, ada penanda yang jelas menunjukkan tempat ini tidak boleh diparking, haram kita parking. Contoh tuan, kita parking berhenti di kedai roncik, ada banyak kedai roncik yang dia letak signboard,
dia tulis untuk parking untuk customer saja. Sedangkan kita parking, kita nak parking nak pergi beli kedai lain, tak boleh. Haram. Kenapa? Kerana ini tempat dimiliki oleh owner ataupun dimiliki oleh tuan kedai. Maka kita nak guna harta orang mesti mendapat izin. Izin yang ditulis secara khas ataupun dipanggil dilalah zahirah ataupun qarinah zahirah menunjukkan bahawa dia memberi kebenaran kepada customer saja. Sedangkan kita nak jadi customer kedai lain, tak boleh. Itu ketelitian di dalam sistem pengurusan harta benda di dalam Islam. Dia tak nak berlaku kezaliman, menzalim harta orang, mengambil harta orang tanpa hak. Ini dipanggil etika ataupun sistem yang telah ditetapkan di dalam Islam. Cuma kita saja bab parking memang orang kita bab parking cukup main pantang, ada kosong terus bedal, tak kisahlah parking siapa. Kadang-kadang parking itu dah ditulis khas, parking AJK, parking imam, parking customer sahaja. Tak boleh, itu milik orang. Hanya boleh diparking, tuan-puan, kita dah sebut, ulang sekali lagi, mubah. Harta benda ini, dia secara umumnya ada dua status. Pertama, status harta itu milik individu ataupun milik majikan. Milik perseorangan ataupun milik majikan. Status yang kedua, harta tersebut mubah. Dia panggil malun mubah, yakni harta yang tidak menjadi milik perseorangan dan tidak menjadi milik majikan. Harta mubah ini boleh digunakan oleh sesiapa tanpa perlu minta izin. Boleh diparking bahu jalan kerana bahu jalan itu mubah. Boleh diparking tempat-tempat yang mubah. Kawasan-kawasan yang mubah boleh. Kawasan mubah ni kawasan yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Dia tanah apa dia? Tanah kerajaan. Dia tanah milik kerajaan. Kalau tanah milik majikan dan kita tidak ada tanda yang jelas majikan menghalang, maka boleh parking. Contoh tuan-puan, kawasan presi kita ni, kawasan panggil apa ni? Presi apa penempatan ni kan. Kawasan penempatan ni dia tidak ada tanda khusus. Kalau ada tak boleh lah. Untuk orang luar parking, tidak ada halangan. Walaupun bukan penduduk di sini, siapa datang boleh parking. Kalau tidak ada halangan, boleh parking. Tapi kalau kita ada halangan, sama ada signboard dan uruf dah tahu, walaupun tidak ada signboard, dia ambil kira dalam muamalah uruf. Uruf ni maklum dah tahu. Parking yang disediakan ni untuk penempatan saja. Orang luar tak boleh parking, tak boleh datang mudah-mudah nak parking. Untuk penempatan orang yang berada di kawasan ni saja. Kawasan ni pun tak cukup nak parking, apatah kita orang luar nak datang parking. Kalaulah uruf begitu, tak boleh parking, kita haram. Melainkan park sementara boleh. Kita ada urusan nak naik bertemu kawan ke sebagai, park sementara tak apa. Itu cara untuk kita mengenal pasti tempat yang kita boleh guna untuk berhati-hati di dalam pengurusan harta milik orang lain, supaya tak timbul isu haram. Menggunakan harta milik orang diharam. Baik, contoh yang kedua, sebelum kita sambung ini yang ketiga. Contoh yang keduanya, tidak sah menjual barang ataupun tidak sah menjual barang milik orang lain yang tidak diberi izin kepada kita. Dia ada terma khusus, dia ada nama khusus, nama dia adalah fuduli. Nama dia fuduli, dia panggil bai' fudul, jual beli fuduli. Dalam bahasa kita dipanggil menjual barang milik orang tanpa izin. Kita tolong jual, tapi si owner tak memberi izin kepada kita. Maksudnya dia tak wakilkan kepada kita, kita pandai jual, tolong jual tanpa izin, tak sah. Qaul mu'tamad tak sah. Qaul dhaif sahaja. Kalau datang tanya dia benar, sah. Tapi itu dhaif. Mu'tamad, benar tak benar, dari selepas dia datang kita cerita, aku tolong jual barang kau, dia kata alhamdulillah, sah qaul dhaif. Tapi mu'tamad tak sah. Sama ada dia benar ataupun tidak selepas kita beritahu.
Ini kehalusan dan ketelitian sistem yang telah diperuntukkan oleh syarak. Itu contoh yang kedua. Baik. Yang ketiga kita sambung lagi ni. Yang ketiga ni tuan-tuan, ada dua contoh yang sah. Kenapa? Kerana jual beli barang ataupun harga mesti milik sempurna kita. Jadi milik ada dua, ada milik yang tak sempurna, belum sempurna, ada milik yang sempurna. Milik yang belum sempurna ini milik selepas ijab qabul. Selepas ijab qabul, masih berada di dalam majlis akad, dia belum qabad, itu dipanggil milik barang secara tak sempurna. Tak boleh lagi dia nak tasarruf, tak boleh nak hadiah, tak boleh nak jual kepada orang lain. Kena langkah yang terakhir qabad, baru milik sempurna. Jadi maksud milik sempurna ni tuan, dari sudut zahir ataupun dari sudut realiti yang sebenar. Maka disyariatkan, ditetapkan dalam perundangan kita, mesti milik sempurna itu secara realiti yang sebenar di sisi Allah, bukan di sisi sangkaan kita. Kalau realiti yang sebenar milik kita, sah. Walaupun sangka kita bukan milik kita, sah. Ini contoh, ada dua contoh. Jadi, kita ulang sekali lagi tuan-tuan supaya lebih clear. Benda praktikal. Dua contoh ni sangat praktikal. Supaya kita tidak terlibat di dalam sistem yang tidak sah. Maksud dia milik sempurna tuan-tuan, milik sempurna yang telah ditetapkan oleh syarak dari segi apa? Secara realiti yang sebenar di sisi Allah Ta'ala. Bukan dari sudut sangkaan kita. Walaupun kita sangka barang ini bukan milik kita, tapi sebenarnya milik kita apabila kita jual sah. Mana contoh? Ada dua contoh. Contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang pertama. Dia bagi satu contoh saja. Tapi kita tambah satu contoh lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 11 tuan-tuan. Jika seseorang menjual harta mewarisnya. Harta mewarisnya. Seperti bapaknya disangkanya masih hidup, tiba-tiba nyata sudah mati, nescaya sah jualannya itu. Baik. Contoh yang pertama, anak dia mencuri harta bapa. Haram, sama saja. Jangan ingat anak curi harta bapa ni ada pengecualian. Dia tak sama kita curi harta orang, tak sama saja. Dia tidak ada beza. Apabila anak curi harta bapa tanpa minta izin, tu orang kata, setengah orang kita dia tak faham makna curi. Kalau dia ambil harta bapa tanpa minta izin, dia kata tak curi. Kadang-kadang teruk lagi dia kata pinjam. Pinjam harta bapa. Bapa tak tahu dia bedal. Tengok-tengok bapa balik, tengok mana mutu aku ni, tak ada ni. Rupa anak dia bedal. Tanpa minta izin. Kalau dia ambil harta orang lain tak minta izin, dia tahu ini curi ni. Jadi curi kena faham tu. Apa makna curi? Curi ini mengambil harta milik orang lain tanpa izin secara sembunyi. Itu dibeza dengan rampas. Curi ini mengambil harta milik orang lain secara sembunyi. Maksudnya orang lain tak tahu. Itu dia panggil curi. Ini ringkas, secara ringkas. Kalau detail dia tambah lagi di belakang tu. Tapi ringkasnya untuk mudah kita faham. Ambil harta orang lain secara sembunyi. Itu dia panggil curi. Mana contoh? Owner, pemilik harta duduk atas. Kita bedal kasut dia. Dia tahu tak? Tak tahu. Itu dipanggil curi. Dipanggil curi. Walaupun 2 minit. Kenapa? Mencuri selipar kawan untuk masuk tandas 2 minit sahaja. Orang kita hantar balik, dia tak panggil curi. Tak saja pinjam 2 minit. Dia pandai-pandai tak create makna pinjam di sisi dia. Itu dipanggil pinjam di sisi dia. Dia pun ada istilah tersendiri. Pinjam. Kenapa?
ambil tanpa izin, hantar balik, bagi dia adalah pinjam. Tidak. Pinjam dia ada makna. Pinjam di sisi syarak. Dia panggil ariyah. Ibahatul intifa'. Kita pernah sebut sebelum pada ni. Ibahatul intifa' itu dia panggil ariyah, pinjam. Pinjam ni membenarkan orang lain menggunakan manfaat milik kita, manfaat harta milik kita, membenarkan ini dengan lafaz. Bahasa kita panggil memberi izin kepada orang lain menggunakan harta milik kita dan menghantar balik. Itu dipanggil pinjam. Maka kalau diambil secara senyap, guna 2 minit, hantar balik, dinamakan curi. Haram walaupun dihantar balik. Kalau tak hantar balik, haram selama-lamanya. Itu curi juga. Tapi curi selama-lama. Dia panggil sapu selipar kawan, buat selipar dia sampai di rumah tak duduk target nak hantar, tak terhantar, lalah hilang. Hendaklah dia sapu, dia penghilang balik. Itu dia panggil haram selama-lama. Dia akan orang panggil apa? Dia akan, Allah Ta'ala perintah dibicarakan di mahkamah Rabbul Jalil di pada mahsyar kelak. Lagi teruk. Di pada mahsyar kelak tuan-tuan, Allah perintah orang yang mencuri ni cari harta, hantar balik. Lagi teruk, nak cari harta kat mana dah? Dunia pun dah hilang dah. Tu Allah nak menyeksa orang-orang mencuri supaya cari harta. Siapa yang kita curi di dunia dulu? Satu hal nak cari, tak jumpa-jumpa beratus ribu tahun. Yang kedua pula, nak ganti pula, nak cari harta, nak ganti pula. Kalau jumpalah orang tu, walaupun ribu tahun nak jumpa, kalau jumpa, nak hantar, nak ganti pula. Tidak ada lagi harta ketika itu. Kena ganti dengan pahala. Kalaulah dia ada pahala lebih. Baik. Itu curi. Jadi, contoh tuan-puan, dia curi harta bapa dia. Jadi dia mengambil harta bapa dia tanpa izin, kemudian dia jual. Asalnya kalau bapa masih hidup, dia jual itu tak sah. Kenapa? Kerana dia menjual harta milik orang lain, tak sah. Dia pinjam, tak boleh. Tak sah pinjam. Itu curi, bukan pinjam. Dan kalaulah dia pinjam betul pun, tak sah juga jual. Kerana harta milik orang. Contohlah dia kata dia pinjam duit bapak dia, pinjam harta bapak dia, pinjam motor bapak dia seminggu, dia jual. Maka tidak sah juga. Kenapa? Kerana pinjam bukan milik ain, bukan milik diri benda. Kita milik manfaat. Diri benda kena hantar. Hanya dibenarkan oleh syarak untuk menggunakan benefit. Untuk mengambil benefit. Apa benefit daripada kenderaan? Menaiki. Boleh. Tapi diri dia kita bukan milik. Kena hantar balik. Tidak sah menjual barang pinjam. Tidak sah menjual barang curi. Tapi isu yang dia kata sah. Contoh yang sah ni tuan-tuan. Kebetulan. Anak dia seorang sahaja lelaki. Tidak ada anak perempuan. Dan tidak ada waris lain yang makan harta pusaka. Hanya dia seorang sahaja yang makan pusaka ayah dia. Dia sangka ketika dia jual ayahnya masih hidup. Sangkaan dia meleset ketika dia akad jual beli motor bapak dia telah meninggal dunia. Sah jualan tersebut. Kenapa? Kerana realiti yang sebenar di sisi syarak milik dia. Kenapa milik dia? Walaupun belum dibagi pusaka. Kerana harta pusaka di dalam Islam, dia menjadi milik auto walaupun belum dibahagi. Sebab tu haram kita guna walaupun tak bahagi. Kena bahagikan dulu harta pusaka. Kerana dia dah menjadi auto. Dengan matinya ayah, matinya bapa, matinya arwah, dia menjadi auto akan naik mengikut pembahagian yang telah diperuntukkan di dalam faraid. Tiba-tiba dia seorang sahaja yang makan pusaka harta ayah dia, tidak ada orang lain. Bermakna mati saja ayah dia auto jadi milik dia harta tersebut. Ketika dia akad jual beli, sebenarnya ayah dia telah meninggal, bermakna dia menjual harta dia sah. Tapi sangkaan dia bukan harta dia. Walaupun sangkaan dia bukan harta dia, realitinya
harta dia sah. Ini contoh pengecualian. Maksud pengecualian ni dia bukan pengecualian, dia maksudnya kita kena tahu dari sudut milik sempurna itu, dari sudut realiti yang sebenar, bukan dari sudut sangkaan. Contoh pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni tuan-tuan mudah juga, iaitu dia menjual harta milik dia. Dia menjual harta milik dia, tapi sangka harta orang. Contoh tuan-tuan, contoh dia, kalau contoh kita jual kasut, kita jual selipar. Tengok sebiji macam selipar kita, tapi selipar kita dah hilang. Dah hilang lama dah selipar kita. Tengok-tengok terkenan teringat balik kat selipar kita rembat selipar orang. Lepas rembat selipar orang lain, kita jual. Rupanya yang kita rembat itu selipar kita. Dah lama dah hilang. Selipar hilang di surai ni, dia kata. Sebulan muncul balik sangkaan dia bukan selipar aku dah ni. Tengok pudar dah orang lain bedal. Sebulan dah orang lain duk pasang, duk pakai. Tengok selipar aku dulu, orang hidang dulu baru. Ni sebiji ni. Dah sebiji dia kata teringat balik kat selipar lama bedal. Sangka dia ni ialah dia bedal selipar orang. Dia pun tahu. Tahu ambil selipar orang ni tak boleh, tapi nak ambil juga. Macam begini lah tuan-puan. Ni bahaya ni. Orang kita kan dah terbiasa. Cuba datang hari Jumaat. Kalau kasut dia hilang, selipar dia hilang, dia tak akan balik jalan kaki tuan-puan. Dia akan bedal selipar sampai lama mana, tengok buruk-buruk. Dia tak nak bedal lama baru, dia tahu haram. Dia kata kita cari hak mana-mana buruk, orang tak nak dah. Tak nak pun selipar harta orang. Tak boleh. Jangan orang curi selipar kita pula menjadi pencuri kedua. Ni ramai orang buat. Apabila selipar dia orang bedal, dia akan cari selipar yang lama-lama. Sangka dia selipar lama tu orang tak nak lah. Ada juga elok sikit, baik sikit, dia rembat surau lah. Lepas tu dia hantar balik. Malu dia nak pakai kaki ayam. Apa nak malu daripada kita duduk bedal harta orang. Biarlah naik berjalan kaki ayam. Kita sekarang saja berjalan pakai, ada selipar cantik, kasut cantik. Orang dulu mana ada selipar, dia pakai ori. Tu tengok sejarah Tok Kenali kan. Tok Kenali tidak ada selipar. Mana saja dia pergi pakai kaki ayam. Kebal kaki dia. Jalan dulu mana ada tar lagi. Tak ada tar lagi, jalan atas pasir aja. Tapi pasir pepanah je. Jalan atas pasir panah. Kaki itu jadi kematu dah kaki dia, kematu dah. Itulah kasut dia. Nak naik atas masjid basuh kaki. Sebab apa? Sebab kaki itulah digunakan merata tempat. Kita hari ni mana ada basuh nak naik atas masjid, naik begitu je. Sebab apa? Sebab kita dah pakai selipar. Jadi kita jangan menjadi pencuri kali kedua. Biarlah orang curi selipar kita, kita balik jalan kaki ayam. Jangan kita cari hak mana selipar lama-lama, orang tertinggal. Walaupun sangka kita orang tertinggal, tetap harta orang tak boleh ambil. Walaupun kita kata ni tak ada siapa dah ni. Tak ada siapa ni. Bukan hak surau, bukan hak orang ni. Hak siapa? Tak ada siapa. Mana boleh tak ada siapa? Orang tertinggal juga. Apabila orang tertinggal, tetap hak milik orang. Tak boleh kita rembah. Tetap haram kalau kita ambil. Tu. Okey. Itu contoh yang kedua. Ada satu contoh lagi tuan-tuan, orang dulu. Ini contoh zaman kita, praktikalnya kasut lah. Zaman orang dulu, dia jual lembu orang. Dia jual lembu. Dia lembu ni tuan-tuan, duduk di kawasan kampung. Dia lepas dalam ladang. Dalam kelapa sawit dia lepas. Dalam ladang getah dia lepas. Bercampur lembu dia dengan lembu orang lain. Dia tangkap lembu. Sangka dia bukan lembu dia. Dia jual. Rupanya lembu dia. Ketika dia jual, memang lembu dia, jawab dia sah. Walaupun sangka dia bukan lembu dia. Sah. Macam tadi, dia rembat selipar orang. Sangka bukan memang selipar orang. Sangka anati dia rembat ni selipar orang. Dia jual. Rupanya itu selipar dia. Yang hilang dulu. Tetap sah. Cuma, dia ada. Cuma, nak cerita sah, tetapi perbuatan tersebut haram. Kenapa haram? Islam mengambil kira dari sudut sangkaan.
Ketika dia buat itu, dia menyangkakan bahawa bukan barang dia, memang dia curi ni, maka perbuatan sangka dia mencuri itu haram. Tetapi dari segi praktikal dia menjual itu sah. Kenapa? Kerana dia ambil kira di sudut realiti yang sebenar. Tu. Sebab itulah tuan-puan, kita dah sebut bulan lepas, kita menjual ataupun kita membeli harta orang ataupun penjual yang jual kepada kita bukan harta dia. Maksudnya kita membeli dengan pencuri, tak sah. Pencuri dia jual kepada kita harga murah termahal tak kisah. Dia menjual tak sah. Maka kita bukan kata dia saja tak sah, kita pembeli juga tak sah. Tak sah berjual beli barang yang dicuri. Jangan tengok jangan kita mana-mana pihak yang buat lelongan harta orang, maka tak sah jual beli. Kenapa? Kerana harta yang dirampas, harta yang disita, harta yang dicuri tanpa izin daripada orang barang yang dirampas itu, maka tidak sah. Melainkan harta yang dirampas diizin. Redalah, ambillah dirampas. Saya pun tak mampu nak bayar. Dia sita kereta kita, dia rampas kereta kita, dia rampas rumah kita yang tak mampu dibayar. Reda. Dia dah bagi izin. Kalau dalam ikut sistem Islami yang kita dah sebut sebelum daripada ni, insyaAllah kita akan ulang balik tuan-puan dalam jual beli dalam sistem dia panggil hutang. Kita akan sebut beberapa akad yang diguna pakai dalam sistem Islamic product yang diperkenalkan di bank-bank Islami. Bagaimana cara mereka menjual rumah, akad apa yang digunakan, bagaimana mereka menjual kenderaan dengan akad apa yang mereka guna. Kita akan sebut dan kita akan ulang sekali lagi apabila masuk topik khusus, iaitu tajuk jual beli hutang. Dan juga hutang dia beza. Dia beza jual beli hutang dan juga hutang. Dulu dalam bab riba hutang. Macam mana cara kita nak akad apabila kita jual rumah secara akad yang diperuntukkan dalam sistem muamalah. Ada beberapa akad yang disediakan oleh panel syariah. Maka kita tak panggil interest. Sebab apa tak panggil interest? Dia beza. Lebihan itu bukan lebihan keuntungan. Itu bukan profit, bukan keuntungan. Sebab dia memilih akad dia panggil berorientasikan keuntungan. Kita akan belajar akan datang. Ada akad yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil keuntungan. Boleh. Ada akad tabarruk yang tidak dibenarkan oleh Allah. Mengambil keuntungan walaupun sedikit. Walaupun 1% tidak dibenarkan. Ambil keuntungan di atas akad tabarruk. Kalau nak ambil keuntungan, pilih akad yang disediakan oleh Allah. Sebab tu bank Islam, dia tak menggunakan akad hutang. Ketika mana kita berinteraksi ataupun ketika mana kita berurusan dalam jual beli rumah ataupun jual beli kenderaan. Karena apabila berhutang, akad tersebut akad tabarruk tidak dibenarkan untuk mengambil sebaran profit, sebaran benefit, sebaran keuntungan. Haram walaupun sedikit keuntungan diambil daripada akad hutang. Sebab tu tidak boleh guna akad hutang. Antara akad yang popular digunakan oleh bank-bank Islam ialah akad jual beli hutang. Dia beli daripada properti rumah tersebut cash dan jual balik kepada owner, kepada kita, kepada customer secara hutang. Dan dia markup itu bukan bukan interest daripada hutang, tetapi itu keuntungan daripada jual beli hutang. Dia beza jual beli hutang dan hutang. Nanti kita akan bicarakan datang. Dan tajuk yang kedua ataupun akad yang kedua yang popular ialah akad sewa yang berakhir dengan jual beli. Dia panggil ijarah thummal bai'. Dia sewa, kita sewa kereta 9 tahun. Setiap bulan itu akad sewa. Akhirnya bulan terakhir berlaku perpindahan milik kenderaan itu kepada kita. Tahun yang ke-9, bulan terakhir. Bulan terakhir dia tak panggil akad sewa, dia akad jual beli. Berapa bayaran yang terakhir itu yang kita kena bayar? Dia akad jual beli. Ini akad-akad yang diperkenalkan
di peringkat band-band yang mengamalkan Islamic band, Islamic produk. Baik, kita tengok yang seterusnya dah. Baik, sekali lagi tuan-tuan, syarat yang terakhir. Baik, settle syarat yang keempat. Dia ada 5 syarat sahaja. 5 syarat sahaja. Syarat yang keempat, kita ada 2 contoh yang sah, 2 contoh yang tidak sah. 2 contoh yang tidak sah itu kerana kita tidak milik sempurna. 2 contoh yang sah itu kita milik sempurna dari segi realiti, walaupun sangkaan kita tidak, sangkaan kita bukan barang kita. Rupanya benda yang kita sangka itu sebenarnya tak betul. Itu barang kita. Jadi menjual barang sendiri itu sah. Kenapa? Kerana kaedah dia al-ibratu fil 'uqud bima fi nafsil amri la bima fi dhannil mukallaf. Dipanggil al-ibratu fil 'uqud, diambil kira di dalam sistem akal, fi nafsil amri, dari segi realiti yang sebenar. Kalau milik kita, sebenarnya milik kita, sah kita jual beli. Tapi kalau bukan milik kita, maka tak sah jual beli. Tak boleh jual beli benda yang bukan milik penjual. La bima fi dhannil mukallaf, bukan diambil kira pada sangkaan mukallaf, tidak. Baik. Sebab tu isu terbaru tuan-tuan, PPIM dia bercadang untuk menjual lembu-lembu yang berkeliaran di di taman-taman. Salah satu cadangan di peringkat PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, supaya tangkap lembu yang berkeliaran itu dan dijual. Maka cadangan tersebut tak praktikal dengan sistem muamalat Islam. Kenapa? Kerana walaupun salah owner, tetap haram. Owner ni tuan-tuan, pemilik lembu, pemilik binatang, tak kisahlah dia bela kucing, dia bela binatang, dia bela ayam, dia bela lembu, kalau mengganggu orang, haram. Sebab tu dia kena pantau binatang belaan dia. Jangan boleh mengganggu jiran. Kalau nak bela kucing, kita tahu dia berok merata, kena kontrol, kena buat tanda untuk kucing belaan kita. Kita tahu, kalau kita tak tahu lain lah. Kita tahu memang kucing kita bagus, sangat jenius. Kenapa jenius? Dia tak begok dan kecing di rumah dia. Dia kecing di rumah jiran. Ni kita nak kucing. Dia kata kucing saya bagus ustaz. Saya kata bagus macam mana ji? Dia memang tak kecing di rumah, tak begok di rumah. Lepas tu dia begok mana ji? Tak tahu. Dia tak nak cerita begok di rumah. Jiran tu. Jiran bising. Tapi kalau kita tak tahu nak macam mana, tak haramlah kita tak tahu. Tapi kalau kita dah tahu dah, kita buat dak aja, biarlah nak begok di rumah. Dah kucing nak begoklah. Begok dalam dalam tandas pula, dalam bilik dia bising pula. Baik, itu haram lah. Cuma nak cerita, walaupun haram dia membiarkan berkeliaran di merata, tetapi tetap tangkap tak sah jual, tak boleh. Melainkan kena minta izin. Kena warning kepada owner, pemilik lembu yang berkeliaran di taman-taman tu, siapa yang membiarkan lembu taman ni, benarkan kami jual. Kena minta izin dengan dia. Mana dia nak benar jual? Itu masalahnya. Jadi jual harta orang memang tak sah. Lepas tu kita takut tuan-tuan, kadang-kadang kita parking mana-mana RNR, mana-mana tempat awam, datanglah anak-anak muda, orang tua, tak kisahlah siapa pun, datang jual macam-macam. Macam jual handset murah, jual ribbon. Itu saya di RNR, lupa dah mana. Di RNR nak ke LPT, saya nak ke Kuala, datang dalam 40-an lah. Kita tak suspek dia bukanlah harta curi, nak cerita saja. Dia kata, "Ban, spek murah ban." Kita pun something lah. Spek, saya tanya, jenama apa dia nak jual? Bukan isu terdesak, bukan. Memang dia menjual macam tu. Bukan isu terdesak, ada kes terdesak. Dia cerita, "Bang, saya ni terdesak duit, tak ada ban. Handset ni, saya ada handset ni. Boleh tak tolong beli handset saya?" Tu something wrong tu. Dia ada
kita pun tak berapa nak selesa, tak berapa nak percaya sangat maksudnya. Ini dah, ni okey. Memang penjual betul lah. Penjual betul. Dia kata, "Ban, spek." Saya kata, "Jenama apa, Ban?" "Ray-Ban." "Apa nak? Ray-Ban apa?" Saya tak pakai spek. Ni saya tak berapa kenal lah brand yang terkenal ni. Ray-Ban kan? Pronunciation tak betul lah tu. Dia tunjuk lah, dia punya jenama tu. Terkenal. Ni dia kata spek ni mahal ni, Ban. Saya kata, "Abang nak jual berapa?" Dia kata, "Murah je saya jual. 100 je." Di pasaran, Ban, dia kata 200, 300 ke atas. Dia goreng, bukan kita tahu. Kita bukan jenis, bukan ahli. Kalau kita memang kaki spek tu, semua duduk dalam minda. Ceritalah jenama apa, semua tak boleh kelentun kita. Saya kata, saya tak pakai spek. "Tak apalah, abang tak pakai spek lah, abang kena beli." Pandai dia. Ini dia marketing kan. Orang pakai spek, saya tak nak jual kat abang. Jadi saya kata, "Kenapa abang jual murah ni?" Saja saya nak, bukan suspek dia, kita tak adalah suspek dia curi. "Kenapa jual murah?" "Tak, saya dapat tempat murah, bang." Saya dapat tempat murah. Sebab tu saya boleh jual murah kat abang. Abang je saya jual murah, tu kelentun lah. Ini penjual ni kita akan belajar, akan datang etika. Nak jadi peniaga, kena ada etika dalam muamalat. Kita duk bincang ni benda yang fundamental. Kita tak bincang lagi teknikal. Jadi teknikal tu sebab kita letak di belakang. Kenapa? Kerana dia tidak mempengaruhi akal. Apa teknikal? Orang hari ini dia fokus kepada teknikal. Contohnya kejujuran. Itu bukan benda fundamental. Walaupun dia tipu kita tak tahu, akad jual beli sah. Tapi haram kerana dia menipu. Kita nak bincang ni benda yang paling basic dulu ialah akad. Kalau dia jujur sekalipun, memang dia telus, jujur, tapi akad tak sah, tetap di reject. Itu kita bincang satu fasal. Pertama, pastikan akad dia tu sah. Baru kita nak bincang dari sudut apa? Dari sudut teknikalnya. Mesti jujur. Marketing kena ada etika dalam muamalah. Kalau dia overclaim, haram. Termasuk benda yang dia claim itu, ini syarat yang kelima akan datang. Dia kena cerita produk dia. Kita akan bagi contoh. Produk yang kita jual, apa benda yang kita boleh cerita tentang produk kita, apa haram kita cerita. Apa isu testimoni? Boleh tak kita cerita testimoni? Dan apabila kita cerita testimoni produk kita, tanpa overclaim, tiba-tiba orang beli tak jadi, apa hukum dia? Adakah haram? Itu kita akan cerita minggu depan. Wallahu a'lam. Jadi kalau nak jadi usahawan, kena belajar ilmu muamalah. Ilmu muamalah ada dua. Pertama, benda yang aspek asas, dan yang keduanya aspek teknikal. Orang ini yang bagus sikit, dia hanya fokus kepada teknikal. Dia tahu kita tak boleh jual beli menipu, tak boleh overclaim dalam produk kita, tak boleh guna testimoni yang menipu. Semua tu haram. Ya, tapi itu isu yang teknikal yang dia kira. Tapi yang paling penting, Islam menetapkan benda yang tunjan, asas, mesti dikombine kedua-dua ini untuk mencantikkan sistem ekonomi ataupun sistem jual beli dalam Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.